Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kebaikan kepada kita untuk teruskan lagi pembelajaran kita dalam subjek pendidikan Islam tingkatan 3. Okey, subjek pendidikan Islam tingkatan 3 yang mana kita akan sambung pembelajaran kita pada pembelajaran yang kelima. Okey, kita akan mulakan pembelajaran kita sekarang. Okey, sebelum kita belajar sesuatu pembelajaran ini, kita akan dengar satu video berkaitan pembelajaran kita. Okey, boleh dengar sama-sama. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Ya Rabbana a'tarafna bi annana aqtarafna wa ananna asrafna ala lada asrafna. Okey, alhamdulillah. Bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita telah dengar satu video yang menarik lah. Satu video yang menarik berkaitan apa agak-agak. Kita tengok tadi apa tadi? Kita tengok tadi video ni berkaitan tentang apa? Okey, mesti kita tahu. Ni ada berkaitan tentang bacaan kita kan. Bacaan kita kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kepada Nabi, selawat kita. Okey,
Agak-agak ni apa yang kita nak belajar hari ni? Betul, iaitu zikir. Okey, berkaitan tentang zikir. Okey, berkaitan tentang zikir. Okey, maka buku teks, okey, buku teks kita muka surat 27 hingga 33, minta maaf, iaitu zikir penenang hati. Okey, zikir penenang hati, yang mana berkaitan tentang surah Al-A'raf ayat 205 hingga 206. Okey. Okey, sebelum apa kita tengok pada objektif pembelajaran. Pertama kita akan lihat kepada maksud ayat surah Al-A'raf ayat 205 hingga 206. Juga kita akan lihat pada perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf 205 dan 206. Juga kita akan cerita pasal maksud zikir. Okey, juga kita akan fahamkan pembelajaran kita dengan peranan zikir. Okey, adab berzikir dan kepatuhan malaikat dalam berzikir, yang mana tajuk kepatuhan malaikat dalam berzikir ni besar. Tajuk ni selalu masuk dalam peperiksaan. Juga lafaz zikir yang makthur, okey, dan pengajaran ayat, okey. Juga ada latihan pengukuhan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعضو والعصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالعضو والعصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. Ayat 25 hingga 26, yang mana Ustaz harapkan kau boleh baca dengan sebaik-baik mungkin lah, berkaitan tentang surah Al-A'raf. Okey, surah Al-A'raf, yang mana kalau kita lihat pada ayat pertama, waskur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahari minal qawli bil 'udwi wal 'asali wa la takum minal ghafilin. Okey, sebutlah nama Rabbmu dalam hatimu dengan merendah diri dan rasa takut. Okey, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu masuk dalam golongan orang yang lalai. Itu ayat ke 205. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Rabbmu tidaklah merasa enggan beribadah kepada Allah, dan mereka mentasbihkannya, dan hanya kepadanya lah mereka sujud. Ayat 206. Okey, ayat ini ke 206. Okey, ayat ini banyak menceritakan tentang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita untuk merendahkan diri kita, iaitu dengan takut pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita tidak
sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang. Dan jangan kita jadi orang yang lalai, iaitu kita kena ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan lagi, sesungguhnya malaikat yang ada di sisinya tidak akan merasa enggan beribadah. Maksudnya tentang malaikat-malaikat tidak akan pernah tidak nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan sentiasa untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana sepatutnya menjadi ikutan kepada kita. Dan mereka tidak enggan beribadah, dan mereka mentasbihkan, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Dan tasbih pada Allah Subhanahu Wa Taala juga sujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah pemahaman yang kita boleh lihat daripada surah Al-A'raf ayat 05 hingga 206, yang mana Ustaz harapkan kamu boleh faham pembelajaran ni. Pembelajaran ataupun ayat yang ini disampaikan. Perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ni, kalau kamu lihat kat sini, manusia harus memperbanyakkan zikir secara lisan dan dalam hati. Maksudnya so kita banyakkan zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dekat sini, zikir dalam apa jua keadaan agar tidak berada dalam keadaan lalai. Maksudnya kita ni sentiasa lalai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dengan berzikir ni mampu mengingatkan kita kepada tujuan hidup kita. Dengan berzikir, astaghfirullahalazim contoh. Dengan kita faham perkataan tersebut, maka kita boleh ingat. Tak semestinya zikir itu bahasa Arab, juga berzikir yang lagu-lagu yang mendidik jiwa. Lagu-lagu yang mendidik jiwa juga adalah salah satu cara untuk kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam berdoa, doa dalam bahasa Melayu tu, itu adalah satu zikir kita lah. Kalau boleh berdoa tu jadi ya Allah, ampunkanlah diri kami, contoh gitu kan. Dalam bentuk nyanyian kita, walaupun ayat pendek, ya Allah, ampunkanlah diriku, contoh. Jadi itu adalah satu zikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga Allah memotivasikan manusia dengan mencontohi malaikat agar sentiasa berzikir. Jadi dekat sini bercakap tentang kita adalah contohi malaikat yang mana sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi zikir ni kalau bagus kita gunakanlah ayat yang biasa kita dengar. Yang biasa kita dengar, astaghfirullahalazim ke apa yang lain tu. Itu kita buat sebaik mungkin. Tapi kalau tak tahu yang mana kita boleh sebut untuk cara kita ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang sebaik. Bagi keadaan tersebutlah. Juga kita sambung maksud zikir. Maksud zikir daripada bahasa iaitu ingatan, maksudnya. Dari istilah adalah mengingati Allah Subhanahu Wa Taala sama ada melalui lisan, melalui hati ataupun lisan. Iaitu ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dalam hati ataupun lisan. Yang mana kita ingat apa Allah Subhanahu Wa Taala suruh. Peranan zikir. Kita masuk peranan zikir. Peranan zikir, apa kalau kita dapat lakukan dengan sebaik mungkin, dapat menjauhkan diri daripada melakukan maksiat, menjadi perisai daripada gangguan syaitan, memberi petunjuk ke jalan yang benar, menimbulkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga mententeramkan hati dan perasaan. Inilah peranan zikir ataupun kesan kepada kita kalau kita berzikir. Inilah akibat kalau kita berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada melakukan perkara maksiat. Sebab apa? Sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Menjadi perisai gangguan syaitan. Sebab apa? Ayat-ayat Quran digunakan. Jadi ayat-ayat Quran ni adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang mana syaitan takut akan
ayat-ayat Al-Quran. Okey, yang mana mengingatkan dia juga bahawa tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, memberi petunjuk ke arah jalan yang benar, menimbulkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, juga paling penting dapat mententeramkan hati kita. Tenang je bila kita baca zikir. Okey, lagi-lagi kalau kita lakukan iktikaf. Okey, adab berzikir. Okey, adab berzikir. Okey, nak berzikir ni pun kena ada adab, tak boleh suka-suka hati pun. Okey, adab berzikir, first kali sentiasa mengerti Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua, berzikir dengan penuh rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi, berzikir dalam keadaan rendah diri, takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berzikir dengan suara yang lemah lembut, bukan dengan suara yang keras. Okey, nak menjerit-jerit, tak boleh. Okey, berzikir dalam keadaan tenang dan khusyuk. Okey, lebih-lebih kalau bagus dekat dalam masjid. Juga berusaha memahami maksud lafaz zikir, seperti yang kita sepatutnya bacalah. Contoh, Astaghfirullahalazim. Okey, kita istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi apa? Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi apa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itulah berkaitan tentang lafaz zikir yang kita patut fahami. Okay, memilih waktu yang afdal seperti solat fardu. Lepas solat fardu tu kita ada berzikir. Sebab waktu tu kita dah baru lepas solat, dan insya-Allah pada ketika tu kita dalam keadaan tenang. Berzikir bersama-sama imam selepas solat berjemaah. Lebih bagus kalau kita berzikir secara berjemaah. Bila berjemaah ni semangat dia lain daripada seorang-seorang. Seorang-seorang ni dia mungkin ada rasa macam kurang sikit. Tapi kalau dia secara berkumpulan, insya-Allah zikir itu akan dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita mungkin lebih minat untuk lakukan. Okey. Okey, kepatuhan malaikat dalam berzikir. Okey. Malaikat sangat dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat tidak sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan malaikat sentiasa patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat ni dia tak ada pilihan macam manusia. Jadi Allah referkan kita kepada malaikat. Sepatutnya kita kena buat seperti malaikat. Seperti malaikat lakukan. Dan kalau kita dapat lakukan seperti malaikat, mungkin kita akan berada lagi tinggi daripada malaikat. Okey, berada lagi tinggi malaikat. Okey, walaupun agak sukar, tapi sebenarnya kita boleh lakukan dengan baik. Okey, tapi untuk kita nak lihat pada malaikat ni macam mana, malaikat ni sangat dekat, lepas tu tidak sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala, patuh dan taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau boleh kita ikut apa yang malaikat lakukan, dan kita cuba dalam kehidupan kita. Okey, lafaz zikir yang maktur, yang mana maktur ni yang mutawatir lah, yang sampai kepada kita, yang ada lafaznya tu sampai kepada kita, yang mana biasanya ada orang lakukan dan kita pun lakukan juga, yang lafaz zikir yang maktur. Maktur ni maksudnya yang sampai kepada kita lah, yang ada, yang biasa kita dengar oleh orang-orang yang terdahulu pada kita, yang ada dia punya susu galuh dia. Okey, lafaz tu macam mana. Okey. Okey, contoh kat sini tasbih subhanallah. Subhanallah. Okey, subhanallah tasbih. Lagi. Okey, tahmid alhamdulillah. Lagi. Okey. Tahlil, takbir la ilaha illallah. Okey. Takbir Allahu Akbar. Okey, ini biasalah. Juga hasbalah.
hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ini adalah lafaz-lafaz yang maqturah. Juga ada lafaz-lafaz yang lain. Okey, tasbih, tahmid, takbir dan hasbalah. Okey, yang biasa kita lakukan. Ini penting juga tau. Sebab apa? Masa ustaz dulu nak kahwin dulu, sebelum nak lulus tu punya permohonan perkahwinan tu, maka akan ada satu temujanji dengan pegawai pendidikan, pegawai nikah lah, pegawai nikah maksudnya juru nikah ataupun pegawai pemeriksa dia lah. Jadi sebelum tu dia akan tanya macam-macam. Okey, doa kunut, baca al-Fatihah, baca surah, dan juga dia akan tanya, cuba tahmid. Gitu. Tengah tahu lah tahmid apa? Oh, tahmid. Alhamdulillah. Tasbih. Subhanallah. Okey, Maha Suci Allah. Okey, la ilaha illallah. Tahlil. Okey, takbir. Allahu akbar. Okey, hasbalah. Contoh. Juga lagi kat sini. Lafaz sikit yang maktur. Okey. Tasbih Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ini biasa kita baca bila solat hajat. Okey, juga hauqalah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, ni masa lepas baca doa lah. Okey, takbir, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Ni kadang masa kita solat tarawih. Okey, juga istighfar, astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Okey. Okey, pengajaran ayat. Okey. Sentiasa berzikir untuk hidup lebih tenang dan tenteram. Melembutkan suara kita berzikir ketika berzikir agar mendapat khusyuk dan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengelakkan diri dari menyaringkan suara ketika berzikir kerana Allah Subhanahu Wa Taala mendengar. Maksudnya kita gunakanlah bahasa dan suara yang sesuai. Juga mencontohi kepatuhan malaikat yang sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya tidak lalai dan sombong. Okey, ni pengajaran ayat lah. Itu yang panggil apa yang kita boleh dapat daripada pengajaran daripada ayat yang kita baca tadi. Okey. Maka masuk pada latihan pengukuhan. Pilih yang betul mengenai adab, iaitu adab berzikir. Berzikir dengan penuh rasa bangga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul atau salah? Jawapan adalah salah. Okey, jawapannya adalah salah. Sebab apa salah? Sebab tak boleh kita berasa bangga pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Berzikir dengan penuh rasa berani kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul atau salah? Okey, jawapannya adalah salah. Sebab tak boleh rasa berani. Sepatutnya rasa tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, rasa takut. Okey. Okey, berzikir dengan suara lemah lembut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salah ke betul? Betul. Okey, berzikir dalam keadaan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Betul atau salah? Betul. Okey, ini latihan pengukuhan lah kalau kamu tahu. Okey, masuk pada soalan kibat. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Surah Al-Baqarah ayat 152. Berdasarkan pemahaman ayat di atas, huraikan kelebihan kepada murid yang sentiasa membasahkan lidahnya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa
apakah kelebihan kepada orang yang sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, ini soalan kibat. Untuk kita menjawab soalan kibat, kena ada 4 elemen yang sepatutnya kita jawab dengan sebaik-baik mungkin. Pertama, isi. Kedua, huraian. Ketiga, huraian lengkap. Dan keempat adalah kesimpulan. Okey, untuk soalan ni, okey, Allah cakap dalam surah Al-Baqarah 152, okey, ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan. Jadi, apakah kelebihan kepada orang yang sentiasa membasahkan lidah kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey. Agak-agak apa kesan pada kita kalau kita sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, agak-agak pada kita. Okey, betul. Okey, sentiasa mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu isi dia pertama. Dapat perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, perlindungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlindungan ni macam mana? Maksud pada huraian. Perlindungan daripada melakukan perkara-perkara yang salah ataupun perkara-perkara maksiat. Okey, menunjukkan maksiat. Sebab apa? Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa rapat dengan dia. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa rapat dengan dia. Itu baru huraian. Masuk huraian lengkap. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala buat tu? Sebab sebab dia sentiasa, sebab Allah Subhanahu Wa Taala sebut jika kamu rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan berikan kebaikan kepada seseorang tersebut. Kembali kepada ayat Quran tersebut. Juga kamu boleh refer pada Rasulullah SAW sentiasa berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala membalaskan kebaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW dipermudahkan urusan dia dalam dakwah dia. Sebab itu, sebab sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mungkin Rasulullah SAW tak ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau dia tak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir dia tu ingat macam mana? Macam-macam lah. Tak semestinya berzikir tu dalam duduk. Tapi sepatutnya adabnya macam itulah. Tapi dia sentiasa ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada dari sudut lidah dia, sama ada dari sudut hati ni. Contoh, Rasulullah SAW sebut berzikir selepas solat, contoh. Okey, ataupun kita boleh refer banyak kebaikan kepada kita kalau kita lakukan zikir. Okey, bagi kebaikan kita kalau kita lakukan zikir. Itu masuk huraian lengkap. Okey, dan akhir sekali kesimpulan. Okey, apa kesimpulannya daripada orang yang berzikir ni? Kesimpulannya, okey, kita hendaklah berzikir pada Allah ataupun ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya segala kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa beri kepada kita, supaya segala urusan yang kita lakukan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, itu pemahaman kita lah dari sudut cara menjawab kibat. Okey, walaupun jawapan ustaz ni tak berapa tersusun, tetapi itu basic dia. Isi, huraian lengkap dengan kesimpulan. Dan ustaz harapkan kamu boleh faham pada struktur yang ustaz ajar ni lah. Okey. Okey, masuk pula. Okey, tengok pada sekat sini. Okey, contoh jawapan latihan kibat ni. Okey, iaitu mendidik diri agar tidak sombong dan lalai. Okey, menjalani kehidupan dan sentiasa menunaikan kewajipan yang difardukan seperti solat dan menuntut ilmu. Kesannya, menimbulkan perasaan takut dan gerah untuk melakukan perkara yang dilarang Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Ustaz cakap ya. Kesimpulannya, dengan sentiasa mengamalkan zikir dapat mendidik seseorang menjadi seorang Muslim. Ini contoh jawapan lah. Okey, contoh jawapan.
daripada tu. Okey, boleh Ustaz harapkan kamu boleh faham macam mana pemahaman tajuk ini dengan baik dan boleh memahamkan pembelajaran ni dengan sebaik-baik mungkin berkaitan tentang zikir. Okey, penenang hati. Okey, kita dengar satu video berkaitan tentang La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Okey, Ustaz harapkan kamu boleh faham tentang tajuk kita iaitu zikir penenang hati dan Ustaz harapkan kita boleh sentiasa amalkan dalam kehidupan dengan sebaik-baik mungkin. Okey, itu saja untuk hari ini. Bye. Terima kasih semua.